Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersiaran kembali untuk membincangkan soalan nombor 3, soalan SBP percubaan tahun 2020. Okey, soalan ini cukup mudah. Tetapi untuk silibus KSSM eksperimen ini mungkin kamu tak terdedah. Tetapi dalam menentukan formula empirik sama sahaja kaedah dia. Okey, kawan-kawan saya tengok rajah 3. Okey, rajah 3 ni menunjukkan susunan radas. Okey, menentukan formula empirik oksida kuprum. Okey, dia bagi tabung pembakaran. Lepas tu ada piring porselin di sini yang diisikan dengan oksida kuprum. Seterusnya dialirkan dengan gas hidrogen yang kering. Okey, yang ini awak sama je eksperimen, cuma radas je berbeza. Okey, boleh. Okey, kita tengok dalam ni adalah bentuk dia punya jadual. Okey, jadual yang melibatkan data setelah kita timbang semua itulah. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? Okey, kita tengok jawapan yang kawan kamu hasilkan. Okey, ada beberapa jawapan yang cikgu tengok ada jawapan yang salah. Okey, masih tak sedar-sedar lagi jawapan yang diberikan ada yang salah. Okey, so keywordnya adalah awak ingat basus. Basus. Sebab apa cikgu sebut gitu? Kerana ada 2 S di sini. Okey, kita perhatikan apa itu basus. Okey. Apa dia tu? B itu merujuk pada bilangan. A, okey, bilangan. A, atom. Okey. S ini adalah setiap. U, unsur. S, suatu. S ini sebatian. Okey, untuk pelajar chemistry, formula empirik dia tahu dah. Apa dia? Nisbah teringkas. Semua akan tahu, iaitu nisbah teringkas. Formula empirik nisbah teringkas. Tetapi hujung ayatnya ada pelajar tertinggal. Bila tertinggal perkataan ini, maka jawapan kamu untuk takrifan formula empirik adalah salah. Okey, kita tengok ni. Bilangan atom, ada bilangan atom. Setiap unsur, ada setiap unsur. Suatu sebatian. Okey, beres, settle. Mudah sahaja. Okey? Boleh. So tolong ingat. InsyaAllah memang betul jawapan dia. Okey? Boleh? Okey. Seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Tulis satu persamaan kimia bagi tindak balas antara oksida kuprum dan gas hidrogen. Okey, oksida kuprum kebanyakannya tak ada masalah lah. Pelajar tu akan tahu, iaitu CuO bertindak balas dengan H2. H wajib kena ada 2 di situ. Okey, menghasilkan Cu campur H2O. So sini pelajar tak ada masalah. So harap-harap tu. Okey, betul belakang. Tengok soalan C. Nyatakan langkah berjaga-jaga untuk memastikan eksperimen ini dijalankan dengan selamat. Okey. Untuk jawapan kawan kamu ni, dia kata apa? Memastikan aliran hidrogen diteruskan sepanjang aktiviti. Okey, kalau dikira ayat ni pun betul ni. Okey, so dijalankan dengan selamat. Apa maksudnya? Pertama sekali, dia banyak langkah. Pertama sekali, sebelum kita melakukan pemanasan pada porselin ini. Okey, nanti jap. Okey, so porselin ini kita kena tahu.
kita kena alirkan gas hidrogen itu dulu sebelum kita panaskan ini. Okey, sebelum kita melakukan pemanasan di sini, kita perlu alirkan gas hidrogen itu terlebih dahulu untuk beberapa minit. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan tiada gas lain, contohnya gas oksigen yang berada dalam tabung pembakaran ini. Sekiranya kita teruskan pembakaran dan alihkan dengan gas hidrogen, maka boleh tercetusnya letupan kecil. Bila letupan kecil ni, kalau kecil tak ada masalah. Kalaulah letupan besar lah, ada gas oksigen tidak balas dengan hidrogen, jadilah letupan yang besar. Bila letupan ni menyebabkan kecederaan. Okey, itu adalah sebelum pemanasan. Okey, boleh. So, selepas pemanasan pula, bila kita dah tahu hasilnya, kita dah dapat hasilnya sampai kita timbang panas, sejuk, timbang, panas, sejuk, dan mendapatkan bacaan GC mas kata, maka awak perlu hentikan pemanasan ini. Bila awak hentikan pemanasan, pastikan pengaliran hidrogen terus. Okey, terus menerus. Okey, tujuannya untuk apa? Untuk mengelak daripada ni, nampak ni, kuprum yang panas bertindak balas kembali dengan oksigen. Okey, so tolong ingat dua, iaitu sebelum pemanasan dan selepas pemanasan. Okey, itu langkah berjaga-jaga. Okey, boleh kawan-kawan? Okey. Seterusnya, kita pergi kepada pengiraan. Okey, pengiraan formula empirik kebanyakannya betul lah. Okey, cikgu semak, jawapannya betul. CuO. Semua betul. Okey, mudah sahaja formula empirik ni. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan E. Okey, namakan oksida logam lain yang mana formula empiriknya boleh ditentukan dengan kaedah ini. Okey, dalam KSSM, eksperimen yang ada salur kaca itulah, salur kaca, lepas tu ini penghasilan hidrogen dekat sini, lepas tu ada air kapur, lepas tu awak letak pelita sini Okey, itu KSSM. Untuk eksperimen ini tabung pembakaran. So benda yang sama sahaja. Okey, boleh Okey, di sini cikgu nak ingat cara nak mengingat untuk soalan ini. Kalau keluar, pastikan awak jumpa perkataan ini, tips dia, oksida logam lain. Okey, untuk eksperimen ini awak kena ingat. Okey, untuk eksperimen tabung pembakaran macam inilah yang melibatkan hidrogen. Okey, so cikgu mudahkan kamu, awak kena ingat perkataan hidrogen. Bila gas hidrogen digunakan dalam formula empirik, awak kena ingat ada 3 benda sahaja. 3 unsur, 3 sebatian yang melibatkan oksida logam. Awak ingat cap. Cap. Apa dia cap ini? Kuprum 2 oksida. A. Argentum oksida. P. Plumbum 2 oksida. So, pastikan ada oksida dekat belakang. Cap oksida. CuO, kuprum 2 oksida, plumbum 2 oksida, dan argentum oksida. Boleh? Okey. Untuk satu lagi eksperimen, okey, untuk formula empirik awak ingat gas oksigen. Bila gas oksigen, namakan logam lain, logam yang terlibat dalam makmal, awak ingat mudah sahaja, iaitu zam. Okey, apa itu zam? Zinc, A. Aluminium,
M adalah magnesium. Okey. So, sekarang ni awak akan nampak cap oksida versus ZAM. Okey? Boleh. Settle Okey. Seterusnya, kita tengok ni. F. Logam X adalah lebih reaktif terhadap oksigen. Dia kata X ni lebih reaktif terhadap oksigen. So, keyword dia tadi cikgu ayat dah. Bila oksigen, awak nampak. Dia adalah logam X ni kemungkinan adalah ZAM. Okey? Dia adalah ZAM. So, awak boleh tahu, X ni kita nampak dah. Jawapan dia adalah ZAM. So, bila ZAM, oksigen. So, bila oksigen, awak ingat macam mana nak lukis susunan gambar rajah dia. Pastikan awak ada mangkuk pija. Lepas tu ada segitiga tanah liat. Lepas tu tungku kaki 3. Tungku kaki 3. Lepas tu awak buat anak panah. Tulis kat tu panaskan. Okey? Lepas tu awak ambil penutup. Awak letak penutup. Lepas tu dalam tu awak letaklah logam X. So, kita buat label. Ini kita buat mangkuk pija. Okey. Lepas tu panaskan. Ini kita letaklah X, logam X. Okey. Ni penutup. Maka siaplah. Ini adalah kaedah formula empirik untuk melibatkan gas oksigen. Okey, boleh kawan-kawan? Okey. Sini untuk E ni, kawan awak yang menjawab magnesium oksida salah lah. Jangan tertukar. Okey. Boleh. So jawapannya ni salah lah sini. Okey. Ini tinggal kosong. So dia hilanglah markah 2 markah. So pastikan kalau awak lukis begini pun awak akan dapat 2 markah. Okey. Okey, settle Okey. Tak ada. So kita InsyaAllah kita akan kupas lagi soalan-soalan yang melibatkan soalan-soalan yang berbentuk trial, SPM ataupun soalan-soalan yang boleh ditanya dalam exam. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, jangan lupa like dan komen dan subscribe semuanya. Okey, itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.